Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak share 7 tidak. 7 tidak yang sepatutnya kita elak, kita hindarkan. 7 kesilapan besar mengenai kewangan. Macam mana kita merancang kewangan. Dan kita melakukan kesilapan ni, dan keupayaan kita merangka kewangan yang baik tidak berjaya. So, mari kita tengok satu persatu. Yang pertama, tidak melabur awal. Kenapa melabur? Kerana melabur boleh menambah kita punya simpanan. Kalau kita simpan dalam bank, simpanan biasa, ataupun bawah bantal, simpanan biasa, kalau duit tu RM100 hari ini, akan datang pun duit tu akan RM100 juga. Tidak ada tambah nilai. So, kita sepatutnya melaburkan duit kita satu tempat. Pelaburan ni ada banyak jenis. Kita boleh letak, contohnya beli emas, kita boleh beli hartanah, beli rumah, beli tanah, ataupun kita boleh masuk kat unit trust, ataupun kita boleh letak dalam perniagaan, ataupun berdagang saham dan sebagainya. Apa yang kita buat itu untuk tambah nilai duit kita. Kita panggil dia passive income. Kalau kita tidak laburkan duit kita, sebahagian daripada duit kita, ini perancangan kewangan yang tidak betul. Ini satu kerugian untuk kita. So, kesilapan ini kita perlu elakkan, terutama daripada usia muda. Dalam pelaburan atau apa-apa juga jenis pelaburan, lagi cepat kita buat adalah lebih baik. Contohnya kita tanam durian. Kalau kita tanam 10 tahun akan datang, hasilnya adalah 20 tahun akan datang daripada hari ini. Kalau kita tanam hari ini, insya-Allah 10 tahun akan datang kita dah dapat makan buah durian tu. Sama juga dengan pelaburan. Pelaburan kita, kalau kita dapat mulakan awal, dan kita hasilnya mungkin 3 hingga 5 tahun akan datang kita dah dapat hasil. So kita kena bermula daripada awal. So kalau kita tidak ada duit, bagaimana untuk bermula? Pelaburan sebenarnya tak semestinya dengan wang besar. Dengan apa yang kita ada dulu kita boleh mulakan. So kita tengok yang nombor 2. Nombor 2, tidak membina cabang pendapatan. Kita hanya ada satu pendapatan. Contoh kita bekerja, itulah kerja kita, itulah sumber pendapatan kita. Tapi dalam dunia sekarang ni, banyak benda boleh berlaku. Contohnya kita kehilangan kerja, kita punya tempat kerja tutup, ataupun ekonomi tidak bagus. Jadi kita punya production ataupun apa yang kita biasanya kita boleh keluarkan outputnya banyak. Oleh kerana keadaan tertentu, output kita menjadi kecil. Dan biasanya company-company ni dia terpaksa mengambil tindakan untuk mengurangkan pekerja. Ataupun buat tindakan-tindakan yang kita akan kurangkan kita punya pendapatan. Ini satu yang kita nak kena fikir daripada sekarang. Jadi adalah elok kita start berfikir membuat satu pendapatan yang kedua atau ketiga. Mana cabang pendapatan. Contohnya kita buat bisnes kecil-kecilan ke, ataupun kita buat dropship ke, atau apa sajalah yang boleh mendatangkan pendapatan. Ataupun yang jenis pendapatan passive income. Passive income maknanya kita letak duit kita di satu tempat dan duit itu bekerja untuk kita. Pendapatan kita bertambah. Ini pun boleh juga kita lakukan. So, tidak yang kedua adalah tidak membina cabang pendapatan. Tidak yang ketiga, tidak selesaikan hutang awal. Kalau kita ada hutang, kita tak settle hutang tu awal. Kita tak cuba untuk settle hutang awal. Ada setengah orang, dia kata kalau kita tak berhutang, kita tidak boleh ada harta. Kita tidak boleh banyakkan harta kita. Itu satu thinking yang tak berapa tepat, tidak berapa betul. Ada setengah barang, ada setengah benda yang kita beli, kita perlu berhutang. Contohnya kalau kita bekerja dan tempat kerja kita tu jauh daripada stesen bas, ataupun sukar untuk kita dapatkan grab car ataupun taksi dan sebagainya. Dan lebih mudah untuk kita berkenderaan sendiri, contohnya motor ataupun kereta. Dan itu keperluan. Itu kita sepatutnya kita boleh kita berhutang untuk benda itu, dan kita cuba fikir bagaimana kita boleh selesaikan hutang tu lebih awal. Contohnya kita ikat perjanjian tu 7 tahun, yang macam mana kita nak buat dia kita lansaikan hutang tu lebih awal daripada 7 tahun. Contohnya. Tapi ada setengah hutang yang tidak perlu kita berhutang. Contohnya kalau kita boleh beli TV
saiz 32 inci oleh kerana kita tak berkemampuan. Tapi kita sebaliknya kita beli TV yang lebih besar, contohnya 54 inci yang lebih besar, dan kita berhutang benda yang tak perlu. Ini kita perlu elakkan. So hutang perlu kita selesaikan awal. Bila kita kurang hutang ataupun tidak ada hutang, dan duit kita nak manage, kewangan kita nak manage, kita akan dapat manage yang lebih baik. So kita tengok tidak yang keempat. Tidak menyimpan cukup untuk persaraan. Kita dah ada berfikir daripada hari ini bagaimana kita punya masa tua, macam bagaimana kita punya masa persaraan kita. Masa tu mungkin kita dah tidak punya tenaga, tidak kuat lagi, dan kita masih perlukan duit untuk kita punya kehidupan. Adakah masa itu kita akan menyusahkan orang sekeliling kita, ataupun kita masa itu mempunyai kewangan yang cukup dan tidak perlu susahkan siapa-siapa, ataupun kita mempunyai kewangan yang lebih dan kita dapat bantu orang yang memerlukan. Itu tentunya lebih baik lah. Jadi simpanan nak buat macam saya cakap tadi, kita tidak perlu simpan dengan kewangan duit yang besar, memadai dengan apa yang kita boleh, berapa ringgit yang kita ada. Kita mulakan dengan apa yang kita ada. Ada banyak cara yang kita boleh start menyimpan, dan menyimpan dengan kembangkan duit tu untuk kita punya plan persaraan kita. Apatah lagi kalau kita jenis yang memang pendapatan besar, dan kita perlu merancang financial freedom, maknanya kita bebas daripada masalah keuangan. Itu boleh dirancang daripada mereka awal. Dan tidak yang kelima, tidak membaca buku keuangan ataupun bacaan apa-apa bacaan mengenai keuangan, perancangan keuangan. Dan ini sekarang ni dunia multimedia ni, sekarang ni kita boleh dapatkan bahan bacaan ni dekat dalam internet, ataupun kita boleh beli buku. Kalau kita tidak dapat ilmu yang betul untuk merancang keuangan kita akan sentiasa tidak cukup, sehingga masa-masa depan pun kita masih tidak cukup. So kita kena belajar daripada mereka-mereka yang bagus ilmu tentang keuangan. So kita dapat cara bagaimana kita dapat menyimpan, dapat mengembangkan keuangan kita itu daripada mereka-mereka yang hebat-hebat yang ada. Kalau kita kurang minat membaca, kita pun boleh tengok kat YouTube, atau banyak lagi tempat media sosial yang kita boleh dapatkan ilmu tentang ni, atau kita dapatkan khidmat daripada mereka-mereka yang arif. Tiap mendapatkan atau mendengar nasihat perundingan keuangan. Tidak yang keenam. So kita cuba untuk menyimpan, kita cuba untuk mengembangkan pendapatan kita, tapi kita tidak dapatkan nasihat yang daripada perunding keuangan yang betul. Jadi kita kena try and error, kena buat mistake, lepas tu ni salah. Contohnya silap beli kereta tu membebankan kita, ataupun jenis rumah, bagaimana rumah yang boleh kita beli yang dapat membantu. Sebab rumah ni makin lama dia harga dia makin naik. Tapi ada juga bila kita silap beli rumah, hutang rumah itu akan membebankan kita. So kita nak kena elakkan benda ni. So kita kena cari mendapatkan nasihat daripada yang lebih arif, yang lebih tahu. Mereka yang sentiasa bekerja ataupun sentiasa memikirkan benda tentang keuangan yang betul. Jadi kita just dapat follow mereka ni, itu sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Bukan kita try and error. Try and error tu bila kita dah habis 20 tahun, 30 tahun baru kita tahu sebenarnya apa yang kita buat tak betul, salah. Dan masa tu agak terlambat. So, kita nak kena bermula daripada awal. Kalau yang sudah hampir pencen ataupun dah hampir habis dia punya karya kerja dia, mereka akan dapat duit KWSP, contoh duit simpanan. So bagaimana mereka nak gunakan duit simpanan tu? Adakah mereka keluarkan semua letak dalam perniagaan, kemudian kalau perniagaan tu berjaya, okey. Tapi kebanyakan perniagaan bermula dengan kesukaran, dan kebanyakan perniagaan juga kita akan kehilangan duit. Adakah itu betul kita letakkan semua? Atau bagaimana? Berapa peratus yang kita perlu letak untuk kita mulakan perniagaan? Ini pun kita kena tahu jugalah. Jadi carilah mereka-mereka yang lebih tahu
untuk kita buat benda ni dengan betul. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh adalah tidak ambil tindakan. Lepas kita tahu ke-6 tidak yang tadi tu, tapi kita tidak ambil tindakan. Kita tahu kita perlu melabur, tapi kita tidak melabur, tidak mulakan pelaburan. Kita selalu fikir nak melabur dengan duit yang berjuta-juta. Tak perlu. Sekarang ni kita ada metod, ada cara untuk kita melabur dengan duit apa yang kita ada dulu. Kita kena ketepikan setiap bulan. Menyimpan dengan betul. Menyimpan saja tidak cukup. Kita nak menyimpan dan kembangkan duit tu. Dan tidak yang saya sebutkan tadi tu, yang penting adalah langkah yang terakhir adalah mengambil tindakan. Tindakan inilah yang akan menentukan kejayaan ataupun tidak. Walaupun kita sudah ada ilmu. Apatah lagi kalau kita tak ada ilmu dan tidak ambil tindakan. Itu akan merugikan kita. So, hari ini 7 kesilapan besar mengenai kewangan. Macam mana kita manage kita punya kewangan. Supaya saya share ni supaya ada manfaat pada yang mendengar. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.